walidi, bangsa begitu mendidik kami. Putra putri alam mulia bijaksana bekerjasama satu hati, negara sedang gerak. Terima kasih untuk guru-guru yang sayang dan ibu yang dikurangkan di rumah dan doa dan restu. Kami harapkan sinar jaya terus cemerlang, Bukit Mahkota terus gemilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang diucapkan kepada para ibu bapa, guru-guru dan seluruh warga sekitar ke program Taklimat Orientasi dan Transisi Tahun 1 2022. Yang dihormati Yang di-Ketua Persatuan Ibu Bapa dan Guru, Profesor Madya Dr. Mukmin bin Basri, Yang Besar Puan Nur Hanani binti Mat Nafi, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Bandar Bukit Mahkota, yang dihormati Puan Siti Azurani binti Mat Tin, Guru Penolong Kanan Pentadbiran, Puan Amalina binti Ismail, Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid, Puan Nurlaini binti Ahmad, Guru Penolong Kanan Petang, Barisan Guru SK Bandar Bukit Mahkota, seterusnya para ibu bapa sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita pada hari ini kerana dapat sama-sama kita bersama dalam taklimat secara maya pada pagi ini. Bagi memberkati taklimat kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita menadah tangan mengaminkan bacaan doa yang akan dibacakan oleh Al-Fadhil Ustaz Ahmad Bazli bin Abdul Ghani. Dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Allah, Engkaulah yang mempunyai segala kepujian. Engkaulah yang berhak menerima segala kepujian. Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran. Engkaulah Tuhan yang mencipta, memelihara dan mentadbir sekalian alam. Ya Hayyu Ya Qayyum, pada pagi yang mulia ini berkumpulnya kami pada hari ini secara atas talian bersama-sama menghadiri Taklimat Hari Orientasi dan Program Transisi Tahun 1 Sesi 2022-23 SK Bandar Bukit Mahkota. Justru kami memohon agar Engkau kurniakanlah kami manfaat daripada taklimat yang kami hadir ini, dan ajarilah kami perkara-perkara yang memberi kebaikan kepada kami. Engkau tambahkanlah ilmu pengetahuan kami dan permudahkanlah segala urusan kerja kami, dan janganlah Engkau menyukarkannya. Ya Rahman, Ya Rahim, kami memohon keridaan-Mu dan syurga-Mu, serta jauhkanlah kami kemurkaan-Mu dan neraka-Mu. Allahumma ja'al hadha maj'an ma'suma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqa ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Untuk makluman para ibu bapa, link kehadiran untuk taklimat pada hari ini kita telah kongsikan di ruangan chatting, dan juga link Telegram khas tahun 1 2022. Baik, seterusnya saya ingin menjemput Yang di-Ketua Persatuan Ibu Bapa dan Guru Sekolah Kebangsaan Bandar Bukit Mahkota, Profesor Madya Dr. Mukmin bin Basri, untuk menyampaikan sepatah dua kata. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha Puan Guru Besar Puan Nur Hanani binti Muhammad Nafi, barisan guru penolong kanan, guru-guru serta para ibu bapa yang dihormati sekalian.
Terlebih dahulu saya ingin merakamkan kesyukuran kepada Allah Ta'ala kerana dengan izinnya kita dapat bertemu walaupun dalam keadaan yang berbeza daripada sebelum ini. Saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan, merakamkan tahniah dan terima kasih kepada barisan jawatankuasa yang telah berjaya menyediakan ruang dan peluang untuk kita sama-sama menjayakan program orientasi Sekolah Kebangsaan Bandar Bukit Mahkota untuk tahun 2022 ini. Hadirin yang dihormati, seluruh warga SK Bandar Bukit Mahkota, saya secara peribadi dan juga PIBG ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan syabas kepada murid-murid baru tahun 1, iaitu seramai 271 orang yang telah diterima masuk ke sekolah ini setakat ini. Selamat datang ke SK Bandar Bukit Mahkota dan sekaligus menjadi warga sekolah ini untuk tempoh 6 tahun yang akan datang, insya-Allah. Diharapkan anak-anak ini akan menjadi anak-anak yang cemerlang secara holistik, iaitu bukan saja cemerlang dari segi akademik, malah sosial dan juga co-curriculum. Terima kasih juga kepada ibu bapa yang dapat menghadirkan diri walaupun program ini dilaksanakan secara atas talian sahaja. Program orientasi begini amat penting kerana semua maklumat akan disampaikan pada waktu ini agar dapat membantu anak-anak kita untuk menyesuaikan diri dengan rutin baharu di sekolah ini. Dijangkakan pada 21 Mac nanti, insya-Allah anak-anak ini akan memulakan hari persekolahan rasmi untuk tahun 2022. Para ibu bapa usahlah terlalu risau kerana para guru di sekolah ini sudah bersedia, insya-Allah dari semua aspek untuk memastikan keberadaan anak-anak tuan-tuan perempuan di sekolah sentiasa dalam keadaan yang selesa, terkawal dan selamat, insya-Allah. Para ibu bapa juga digalakkan untuk mengingatkan anak-anak untuk sentiasa mematuhi SOP yang telah disediakan oleh pihak sekolah dan KKM. Para ibu bapa yang dihormati, tanggungjawab mendidik anak-anak ini bukan hanya terletak semata-mata di atas bahu guru sahaja. Kita sebagai ibu bapa juga perlu sentiasa melibatkan diri dan memantau pembelajaran anak-anak, terutama dalam keadaan sekarang yang situasinya masih tidak menentu. Kita hanya berpandukan kepada arahan dan saranan pihak berautoriti. Di sinilah peranan penting yang perlu dimainkan oleh ibu bapa bagi memastikan anak-anak mengikuti kelas dan melaksanakan tugasan yang telah disediakan oleh para guru dengan sebaiknya. Anak-anak perlu dipersiapkan untuk belajar. Guru-guru sentiasa bersedia memberikan pendidikan yang terbaik. Sebagai ibu bapa, kita sama-sama sentiasa memberikan sokongan dan dorongan kepada anak-anak, dan sebolehnya kita sendiri melibatkan diri dalam aktiviti sekolah, sama ada melalui penyertaan PIBG ataupun KSIB, iaitu kumpulan sokongan ibu bapa, bagi membantu pihak sekolah serta guru-guru untuk memastikan anak-anak di sekolah ini khususnya mendapat pendidikan yang terbaik, insya-Allah. Saya mengalu-alukan komitmen, sokongan, saranan ibu bapa untuk sama-sama membantu sekolah demi mencapai tahap kecemerlangan yang optimum melalui peranan-peranan yang boleh kita mainkan. Sebarang sumbangan, sama ada melalui buah fikiran, material, keuangan, penyertaan dalam aktiviti, amatlah kami di PIBG ini hargai. Buat pengetahuan ibu bapa, sumbangan untuk PIBG sekolah kita pada tahun ini adalah sebanyak RM70 satu keluarga. Para ibu bapa bolehlah berhubung dengan guru kelas masing-masing untuk sebarang urusan serta bayaran dan juga resit. Akhir kata, sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat datang bagi anak-anak ke sekolah SKBBM, dan kita sama-sama doa dan berharap agar kita dapat memastikan kelangsungan serta kecemerlangan sekolah ini dapat kita teruskan, insya-Allah. Sekian, terima kasih, mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Yang di-Pertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru, Profesor Madya Dr. Mukmin bin Basri atas ucapan sebentar tadi. Untuk makluman warga sekitar, taklimat kita pada pagi ini adalah untuk memberi pendedahan dan maklumat kepada ibu bapa khususnya sebagai persediaan untuk menyediakan anak-anak ke tahun 1.
Baiklah, pada hari ini kita akan ada beberapa sesi taklimat, dan taklimat kita pada pagi ini dimulakan dengan mendengar ucapan oleh Puan Nurhanani binti Mak Nafi, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Bandar Bukit Mahkota. Dengan itu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berbahagia Profesor Dr. Mukmin Basri, YDPPIBG SK Bandar Bukit Mahkota sekitar. Yang dihormati Puan Siti Azurani binti Matin, Penolong Kanan Pentadbiran. Puan Amalina binti Ismail, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid. Puan Nurlaili binti Ahmad, Penolong Kanan Petang, Barisan Guru-Guru, serta Ibu Bapa waris tahun 1 sesi 2022-23 yang diraikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang ke toko membeli ikan lokan di atas rontang. Sebelum taklimat saya sampaikan, saya ucapkan selamat datang. Suka saya memperkenalkan visi dan misi sekolah SK Bandar Bukit Mahkota, iaitu pendidikan berkualiti insan terdidik negara sejahtera. Misi kami melestarikan sistem pendidikan berkualiti untuk membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara. Moto kami berintegriti, berkualiti. Kebitaraan sekolah adalah sukan kriket dan juga nilam. Nilai yang sering menjadi pegangan kami adalah saling membantu dan bekerjasama. Slogan kami, melangkah transformasi menuju destinasi, impian direalisasi. SK Bandar Bukit Mahkota sekitar adalah akronim nama sekolah yang membawa maksud sekolah bermaklumat, emosi bersendi iman, kualiti berpaksi amalan, intelektual seimbang, teknologi cemerlang, accountability dan berintegriti. Tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak sekitar tahun 1 yang bakal melangkah nanti, inilah rupanya lencana sekolah dan juga bendera sekolah. InsyaAllah anak-anak akan lebih menghayatinya dalam program transisi yang akan dilalui bersama-sama dengan guru-guru kelab. Berikut adalah lagu sekolah yang akan anak-anak dendangkan setiap minggu pada hari Isnin. Perjawatan yang ada di SK Bandar Bukit Mahkota sekitar terdiri daripada saya sendiri, guru besar, 4 orang penolong kanan, guru seramai 100 orang, dan 7 orang ahli kumpulan pelaksana. Kita juga dibantu oleh 4 orang pekerja kebersihan dan juga 4 orang pengawal keselamatan yang bertugas 2 orang di sebelah siang dan 2 lagi di sebelah malam. Enrolment murid sehingga 25 Februari 2022, iaitu murid tahun 1 hingga tahun 6, terdiri daripada 1,840 orang. Untuk anak-anak yang akan memulakan sesi pada sesi 2022 dan 2023 nanti, insya-Allah tahun 1 seramai 271 orang dan murid prasekolah seramai 50 orang. Kami pentadbir di sekitar terdiri daripada saya dan 5 orang penolong kanan yang mana seorang daripadanya belum lagi diisi. Ini adalah kaki tangan di pejabat yang diketuai oleh Puan Puteri Nur Hashimah, dan juga di bahagian sesi petang yang terlibat secara langsung bersama-sama dengan anak-anak tahun 1 nanti diketuai oleh Cikgu ataupun Puan Nurlaili sebagai penolong kanan. Penyelaras sesi petang terdiri daripada Cikgu Syarina dibantu oleh Cikgu Wan Syahidah selaku setiausaha dan juga Cikgu Sri Hayati selaku penyaras tahun 1. Untuk anak-anak tahun 1, kita mempunyai 8 kelas yang terdiri daripada kelas Amber, kelas Crystal, kelas Diamond dan kelas Emerald.
Ini adalah gurunya dan guru pembantunya. Kemudian untuk kelas 1 Opal, 1 Ruby, 1 Sapphire dan 1 Topaz, inilah kumpulan guru dan guru pembantu. Okey, jadi 8 kelas yang telah cikgu perkenalkan sebentar tadi, harap-harap salah satu daripadanya telah dikenali. Mungkin apabila tuan-tuan dan puan telah masuk dalam grup kelas masing-masing, kita akan kenal dengan lebih dekat lagi. Demikian adalah waktu persekolahan untuk sesi 2022 dan 2023. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sila beri lebih perhatian kepada kolom ataupun baris yang melibatkan tahun 1, iaitu waktu hadir dan juga waktu pembelajaran. Anak-anak tuan-tuan digalakkan hadir mengikut masa yang telah ditetapkan untuk memastikan keselamatan anak-anak tuan-puan dapat dipelihara. Untuk tahun 1 kita menggalakkan anak-anak datang seawal 12.30 hingga 12.45 kerana anak-anak tahun 4, tahun 5 dan tahun 6 akan melalui penyuraian pulang pada jam 12.50. Jadi saya berharap ibu bapa dapat mengaturkan pengangkutan anak masing-masing. Dan juga untuk waktu pulang pula, saya berharap anak-anak dapat pulang tepat pada masanya dan tidak terlalu lewat. Dan penyuraian ini berlaku secara berperingkat bermula daripada murid-murid tahun 1 hingga tahun 2 dan tahun 3. Biasanya kita akan mendahulukan anak-anak yang menggunakan perkhidmatan van ataupun bas sekolah, barulah anak-anak yang menggunakan kenderaan ibu bapa. Pada kebiasaannya, pada awal minggu pertama persekolahan, kita akan memberi laluan awal pulang untuk anak-anak tahun 1, iaitu seawal 5.50 petang, agar anak-anak ini terbiasa ibu bapanya menunggu di mana, menggunakan pintu yang mana satu. Jadi bila minggu yang kedua tu kita dah mula mengikut waktu yang sebenar, iaitu pukul 6 petang. Jadi saya berharap ibu bapa dapat melatih anak-anak agar tidak berlaku tertukar van ataupun tak jumpa ibu dan ayah sewaktu pulang. Okay? Tapi apapun, di bahagian hadapan kawasan sekolah kita, ruangnya agak kecil dan sempit. Pastinya akan berlaku kesesakan. Jadi saya berharap ibu bapa mematuhi laluan sehala yang ditetapkan oleh pihak sekolah bersama PIBG dan juga dalam makluman Persatuan Penduduk sebenarnya. Jadi kita, apalah salahnya kita pusing jauh sedikit apabila dalam waktu puncak itu di mana laluan masuk dan laluan keluarnya terarah. Jadi kita akan sediakan video. Jadi kita berharap ibu bapa kita yang berada di sekitar ini dapat mengikuti peraturan, yang mana peraturan ini amat perlu supaya kita dapat hidup sejahtera dan harmoni bersama-sama dengan warga sekolah kita yang alhamdulillah ramai sangat. Kalau murid-murid kita tadi cikgu gambarkan 1,800 lebih, jadi ibu bapanya akan jadi seganda. Dan juga kalau biasanya penyuraian di sesi petang ini, kebanyakan ibu bapa akan hadir sendiri untuk mengambil anak masing-masing. Kalau di tengah hari itu mungkin kurang sedikit kerana ramai yang menggunakan perkhidmatan van dan bas sekolah ataupun secara kapul bersama jiran. Jadi saya harap kejadian yang pernah berlaku seperti pengawal keselamatan yang dimarahi untuk tahun ini, untuk tahun 2022 ini dengan azam baru, cikgu harap perkara ini tidak akan berulang lagi. Seterusnya, saya nak memperkenalkan medium komunikasi, terutama kepada ibu bapa yang barulah, warga sekitar yang baru. Kita ada beberapa medium komunikasi, tetapi biasanya yang paling aktif adalah dari Glam Class.
Kerana apa kami memilih Telegram ini? Kerana Telegram ini lebih mesra pengguna, lebih mudah untuk kita capai semula seandainya maklumat tersebut kita terlepas. Dan juga Telegram ini kalau sesetengah ibu bapa ada yang sangkutkan di laptop atau di PC, mudah diakses dan tidak terikat dengan telefon bimbit masing-masing, kerana kadang-kadang seperti tahun lepas apabila PDPR terpaksa dilaksanakan, jadi anak-anak terpaksa berkongsi maklumat semasa ibu bapa tiada di rumah, dan Telegram inilah yang mendekatkan guru-guru dengan anak-anak. Jadi selain daripada kita ada Telegram sahala yang mana tuan-tuan dan puan-puan telah berada lebih kurang setahun dalam Telegram itu, kita juga akan dan telah mewujudkan Telegram kelas. Jadi sesiapa ibu bapa yang telah join Telegram kelas, saya ucapkan tahniah. Mana yang belum sempat lagi, mungkin selepas taklimat saya ini akan dikongsikan link dan tuan-tuan dan puan-puan bolehlah join mengikut kumpulan kelas anak masing-masing. Selain daripada Telegram, kita juga ada laman web sekolah, kita juga ada FB sekolah, insya-Allah sentiasa update dan terkini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan bolehlah follow dan like FB SK Bandar Bukit Mahkota, juga laman web SK Bandar Bukit Mahkota bolehlah dijadikan favourite. Selain daripada itu tuan-tuan dan puan-puan, sekarang kita masih lagi dalam plan pemulihan negara fasa yang keempat, di mana kita mempunyai tanggungjawab bersama. Tuan-tuan dan puan-puan perlulah memastikan anak-anak yang hadir ke sekolah dalam keadaan yang sihat, dan kami pula mempunyai tanggungjawab seandainya tiba-tiba di sekolah anak-anak menunjukkan gejala atau menunjukkan mereka tidak sihat, jadi kami akan menghubungi ibu bapa. Dan saya berharap ibu bapa dapat memberi kerjasama, kerana kadang-kadang anak-anak ni ada yang ditinggalkan oleh ibu bapa bekerja jauh. Bermaksud mereka telah ditinggalkan daripada pagi mengikuti sekolah agama, kemudian mungkin ada yang pergi transit, mungkin ada yang menggunakan perkhidmatan dengan jiran dan sebagainya. Kita tak tahu bagaimana kondisi anak-anak, dan bila sampai ke sekolah rendah, ke sekolah kebangsaan, jamnya telah menunjukkan 12.30, 12.45, mungkin kondisi anak-anak tak sama dengan waktu pagi semasa ibu bapa tinggalkan. Jadi kita berharap kita bahu-membahu bersama dan janganlah kita saling menyalah, dan apa yang penting adalah keselamatan anak-anak itu menjadi keutamaan kami dan kita uruskan bersama. Jadi tanggungjawab ini kalau kita bahu-membahu, insya-Allah sesuatu yang baik akan kita perolehi nanti. Okey, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, untuk kami di sekolah, dalam kami melaksanakan pendidikan, dalam kami mendidik anak-anak, kami berpandukan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia yang mana bermula daripada 2013 hinggalah 2025, dan kini kita berada di gelombang yang ketiga, iaitu KPM mengharapkan kebanyakan sekolah bersedia untuk melaksanakan pengurusan berasaskan sekolah secara efektif. Dalam PPPM ini, dalam anjakan yang ke-9, sekolah diharapkan dapat bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas. Jadi di kesempatan ini saya menjemput ibu bapa tahun 1 untuk sama-sama berada dalam kumpulan keluarga PIBG SK Bandar Bukit Mahkota dan menjadi salah seorang kumpulan sokongan ibu bapa. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh berkongsi kemahiran kepakaran dengan kami di sekolah untuk sama-sama kita tingkatkan kecemerlangan SK Bandar Bukit Mahkota. Terima kasih juga saya ucapkan kerana barisan ibu bapa yang sedia ada juga menunjukkan komitmen yang sangat tinggi terhadap sekolah sebelum ini. Dalam PPPM juga 5 aspirasi menjadi dokongan kami, iaitu kita nak mendekatkan akses, meningkatkan kualiti, equity dan perpaduan serta kecekapan dalam kita menguruskan sekolah, khususnya dalam
mengabaikan pendidikan. Apa yang kita harapkan melalui PPPM, setiap murid ini memiliki pengetahuan, memiliki kemahiran berfikir, memiliki kemahiran memimpin, memiliki kemahiran dui bahasa, memiliki etika dan kerohanian serta identiti nasional selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan negara kita. Kurikulum Standard Sekolah Rendah KSSR Semakan 2017 juga adalah salah satu daripada intipati yang terkandung dalam PPPM ini. Jadi kita di sekolah juga tidak ketinggalan dan menggunakan kurikulum yang sama. Apa itu DSKP, tuan-tuan dan puan-puan? Ia adalah satu dokumen standard dan juga pentaksiran yang mengintegrasikan kurikulum dan pentaksiran yang merupakan panduan kepada guru-guru dalam mentaksir perkembangan murid melalui standard yang telah ditetapkan dan ianya sama di seluruh Malaysia. DSKP ini dipecahkan mengikut mata pelajaran. Selepas ini akan didetailkan oleh taklimat guru-guru kepada ibu bapa selepas taklimat. KSSR Semakan ini juga tidak kami abaikan semasa PDP secara PDPR dalam tempoh pandemik COVID-19 tahun yang lalu. Seandainya ia dituntut untuk tahun ini, kita pun tidak tahu rancangannya bagaimana. Seandainya apa-apa berlaku dan PDPR terpaksa dilaksanakan, maka kita meneruskan penggunaan kurikulum standard ini selagi ia tidak diubah oleh KPM dan juga kerajaan kita. Jadi kurikulum ini kami sampaikan, ini adalah contoh gambar semasa kita menghadapi COVID-19, guru-guru membuat pengajaran secara atas talian mengikut jadual yang disusunkan oleh pihak sekolah berdasarkan panduan yang telah dikeluarkan oleh KPM. KSSR Semakan 2017 ini menjadi fokus kita untuk meningkatkan kemejadian murid melalui pengajaran dan pembelajaran bermakna yang disampaikan oleh guru-guru kami yang berkualiti melalui persekitaran pembelajaran yang menyeronokkan dengan sokongan dan dukungan ibu bapa serta komuniti. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, ibu bapa di SKBBM ini sangat proaktif, sangat memberi kerjasama sepanjang tempoh pandemik COVID-19 tempoh hari. Dan apabila sekolah dibuka semula, ibu bapa meneruskan kerjasama yang baik ini. Nanti saya kongsikan bagaimana ibu bapa membantu dalam menyediakan persekitaran fizikal yang menyeronokkan di kelas anak masing-masing. Dan insya-Allah tahun 2022 nanti kita bergerak setapak lagi untuk memastikan persekitaran pembelajaran ini sentiasa kita tingkatkan untuk anak-anak kita. Walaupun tuan-tuan dan puan-puan mungkin ada anak yang sebelum ini telah meninggalkan SK Bandar Bukit Mahkota, tetapi bila kita buat, kita tinggalkan, digunakan oleh orang lain, maka pahalanya berpanjangan, insya-Allah. Jadi untuk KSSR Semakan ini, salah satu kerangka konsepnya adalah PA21. PAK21 ini adalah, dia mempunyai cirinya yang sendiri, iaitu 4K1N. Apa dia 4K1N itu? Komunikasi, kolaboratif, pemikiran kritis, kreatif dan nilai. Murid ni yang berada di tengah, kita nak beri dia pengetahuan, kita nak beri dia perwatakan, dan kita nak beri dia satu kompetensi. Kemudian kita nak bangunkan dalam diri dia melalui apa? Melalui pelaksanaan pedagogi berasaskan kurikulum tadi dan ia ditaksir oleh guru-guru. Jadi kita nak murid kita murid yang berwatak. Kita nak dia ada identiti dia yang tersendiri, insya-Allah. Jadi melalui KSSR ini juga kita menuntut pelaksanaan kemahiran berfikir arah tinggi. Kita bukan nak murid kita mengingat, memahami sahaja, tapi kita nak murid kita boleh aplikasi, boleh analisis dan boleh mereka cipta.
Sebab kita nak membekalkan produk di masa hadapan, insya-Allah. Biarlah satu hari nanti ada pemimpin negara lahir daripada sekitar. Selain dari itu juga dalam pelaksanaan KSSR juga anak-anak akan belajar dan diajar menggunakan peta pemikiran ITIN, iaitu ada 8 peta pemikiran yang akan diperkenalkan kepada anak-anak seawal minggu transisi nanti yang akan dilalui oleh anak-anak bersama dengan guru-guru. Jadi kalau tuan-tuan nampak macam notanya tak sama dengan zaman kita belajar dulu, ini zaman anak-anak kita lah yang diperkenalkan, dan diharapkan bila mereka belajar secara begini, mereka juga akan berfikir dengan menggunakan kaedah ini. Okay, jadi saya perkenalkan juga, heboh kita dengar UPSR telah dimansuhkan. Sebenarnya UPSR ini adalah salah satu sahaja daripada pentaksiran sekolah rendah yang telah dimansuhkan. Tetapi pentaksiran-pentaksiran lain masih ada lagi. Yang paling penting adalah kita masih ada lagi pentaksiran bilik darjah, iaitu PPD yang dilaksanakan setiap hari, setiap masa dan berperingkat. Dan juga memberi masa kepada kematangan individu tersebut. Selain daripada itu juga kita ada PAJSK yang ini akan dilalui oleh anak-anak tuan-tuan dan puan-puan semasa dia berada di tahun 4, tahun 5 dan tahun 6, iaitu masa mereka berada di tahap 2. Kita juga ada pentaksiran psikometrik. Psikometrik ini untuk melihat kecenderungan anak tuan-tuan dan puan-puan ke arah mana, minatnya ke arah mana. Jadi bila kita tahu kecenderungan murid ini, trait murid ini, jadi guru mengajar pun lebih mudah kerana dia tahu ada murid ni dia lebih kepada visual, ada murid ini muridnya bercirikan kinestetik, ada murid ini murid audio. Jadi kepelbagaian murid inilah yang kita nak kenal pasti dan apa minat mereka. Kadang-kadang anak-anak kita ni tak sama dengan kita lihat mereka di rumah. Bila di sekolah, dia ada memainkan wataknya, memainkan minatnya, memainkan bakatnya yang tersendiri. Tak semualah tuan-tuan dan puan-puan, tapi ada. Okey, yang dimansuhkan hanya satu ini, iaitu UPSR. Yang ini PASR yang warna hijau ini kita tak terlibat kerana kita tak ada pendidikan untuk murid khas. Kita tak ada kelas PPKI. Jadi di SK Bandar Bukit Mahkota kita terlibat yang tengah merah, merah bata ni dan juga oranye. Untuk UPSR ni setakat ni telah dimansuhkan mulai tahun lepas. Okey. Seterusnya ini adalah punca kuasa yang mengatakan amalan peperiksaan pertengahan akhir tahun dan juga awal tahun sudah tiada lagi untuk murid tahap 1, iaitu tahun 1, 2 dan 3. Namun demikian dalam PBD yang saya terangkan sebentar tadi, salah satu elemen yang boleh kita buat untuk mentaksir murid, kita boleh membuat secara pemerhatian, kita boleh buat secara soal jawab, kita juga boleh buat secara kuis. Kuis ni boleh kuis bertulis, kuis spontan. Jadi kita di sekolah, kita juga kadang-kadang membuat kuis untuk setiap mata pelajaran. Jadi janganlah tuan-tuan dan puan-puan terkeliru bila kita buat kuis asah minda. Jadi kuis asah minda ni bukanlah berbentuk peperiksaan, tetapi ia adalah merupakan salah satu pentaksiran bilik darjah yang mana guru-guru tidak melaksanakannya secara berjadual yang sama. Dia mengikut kelas cikgu mengajar masing-masing. Masih lagi ada pentaksiran, tetapi bukan bentuk peperiksaan. Okey, ini adalah panduan bagaimana guru-guru nak melaksanakan pentaksiran bilik darjah. Dan ini telah dibuat penambahbaikan daripada tahun 2018 kepada tahun 2019. Dan
cikgu-cikgu akan memperkenalkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, kita tak ada grade A, B, C, D, E, tetapi kita ada tahap penguasaan yang bermula daripada 1 dan 2 yang paling rendah, dan tahap penguasaan yang paling baik adalah 5 dan 6. Okey, 5 dan 6. Okey, tapi tuan-tuan dan puan-puan, seandainya anak-anak tuan-tuan dan puan-puan mencapai TP3 tu, dia dah baik sebenarnya, dia dah baik, tapi kita nak dia lebih baik, dia bergerak kepada TP4, 5 dan 6. Okey, bila 1 dan 2, kami akan mengadakan intervensi, sama ada kita akan buatkan klinikal ataupun program pemulihan. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk negeri Selangor, pengarah mempunyai aspirasi yang tersendiri dan baru sahaja disampaikan kepada semua guru besar di negeri ini pada hari Selasa yang lepas, iaitu pada 22 Februari. Okey, Selangor terbilang adalah hasrat pengarah dan juga aspirasi pengarah untuk tahun 2020, kita nakkan pengurusan yang berkualiti, guru yang berkualiti, murid yang berkualiti, sekolah yang berkualiti. Dengan harapan apabila kualiti dapat ditingkatkan, maka pastinya produktiviti lebih baik. Dan kita tidak mahu anak-anak Selangor ini ketinggalan dari segi modernisasi. Yang mana fokus sekarang adalah dalam bidang STEM, iaitu Science, Technology, English, Engineering dan juga Mathematics. Jadi kita berharap agar anak-anak yang telah terbiasa dengan Google Classroom, anak-anak yang dah terbiasa dengan pembelajaran online seperti quizzes, seperti Jamboard dan sebagainya, walaupun tidak melalui PDPR lagi, tetapi kaedah-kaedah pembelajaran ini seharusnya diteruskan dalam bentuk kerja rumah, seharusnya diteruskan dengan kaedah pembelajaran secara project based learning ataupun pembelajaran bertema. Jadi kita amat mengharapkan kita dapat bantuan daripada ibu bapa komuniti untuk menyediakan persekitaran pembelajaran modernisasi menyeronokkan ini di dalam kelas, agar anak-anak tidak merasa ketinggalan berada di sekolah kebangsaan. Untuk mencapai aspirasi warga CPN Selangor ni kalau di sekolah kamilah pentadbir dan guru-guru perlu membuat perancangan dan susul atur gerak kerja yang teliti dan terperinci, dan kami perlu mempunyai gambaran yang jelas mengenai apa strategi yang diperlukan untuk memastikan aspirasi JPN Selangor dapat dicapai. Aspek pengoperasian sekolah perlulah memastikan semua pematuhan kepada SOP. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, SOP yang masih lagi berkuasa adalah pertama sekali, jika kita memasuki premis sekolah, tuan-tuan dan puan-puan berilah kerjasama untuk scan MySejahtera. Tak adalah tulis tangan ya tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita memang menggunakan penggunaan MySejahtera 100%, termasuklah dalam kalangan warga sekolah. Tetapi untuk anak-anak, kita mematuhilah cukup sekadar memakai pelitup muka dan bekalkan tisu ataupun hand sanitizer. Dan ibu bapa yang saya kasihi serta waris-waris, berilah kepercayaan kepada guru-guru. Sekali lagi saya tekankan bahawa ibu bapa tidak dibenarkan untuk menghantar anak sehingga ke kelas. Tetapi berilah kepercayaan kepada guru-guru. InsyaAllah kami akan menjaga anak tuan-tuan sebagaimana kami menjaga anak kami sendiri. Jadi tuan-tuan hanya tinggalkan mereka di pintu pagar sekolah dan juga bolehlah beredar setelah anak berjalan masuk ke dalam kawasan sekolah. Dan membolehkan sesi pembelajaran secara bersemuka diteruskan. Jadi bila kita dapat mengawal keadaan kesihatan warga sekolah, anak-anak, jadi kita harap pembelajaran bersemuka ni boleh diteruskan. Dan untuk pengetahuan semua, Malaysia adalah negara yang agak lama
sekolahnya tidak dibuka pada tahun lepas. Jadi kita berharap anak-anak kita akan terus dapat belajar bersemuka dan kita dapat mengurangkan bilangan kelas yang dikuarantin pada tahun 2022-2023 ini. Bagi memastikan usaha melaksanakan intervensi ini dapat dibuat mengikut perancangan dan sesi persekolahan akan berjalan terus seperti mana yang telah dirancangkan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, untuk pengetahuan semua, kitaran lengkap kurikulum sekolah semakan 2017 tadi pada tahun ini sudah sampai kepada peringkat matang, yang mana murid-murid kohort yang pertama ini telah berada di tahun yang ke-6. Itu tahun 6 lah, darjah 6 untuk sesi 2022-2023. Tuan-tuan dan puan-puan, pada 21 hari bulan Mac nanti, anak-anak tuan-tuan dan puan-puan akan melalui program transisi, iaitu awal hari pertama persekolahan. Kenapa kita nak buat program transisi? Program transisi ini adalah bertujuan untuk memberi murid persediaan dari segi emosi, sikap dan nilai serta literasi dan numerasi awal bagi mengikuti pembelajaran di tahun 1. Anak-anak memang dah lalui prasekolah, anak-anak memang dah lalui tadika atau pendidikan awal kanak-kanak, tetapi dalam kumpulan murid yang kecil. Apabila mereka masuk ke tahun 1, mereka akan berjumpa dengan rakan-rakan baru, guru-guru yang baru. Jadi program transisi ini mempunyai beberapa fasa dan fasa persediaan akan dilalui oleh ibu bapa. Fasa yang seterusnya, fasa awal, adalah untuk membina sosio emosi mereka dalam kumpulan mereka sendiri, termasuklah guru-guru. Jadi jom kita lihat fasa-fasa ini. Okey, fasa 1 bermula daripada hari ini, iaitu 26 Februari hingga 20 Mac, yang mana ibu bapa, guru, pentadbir bersedia. Jadi kalau kami bersedia di sekolah, guru-guru bersedia untuk di dalam kelas, ibu bapa bersedia bagaimana nak bawa cerita-cerita menarik kepada anak-anak tentang sekolah. Nak sediakan emosi supaya mereka teruja untuk hadir ke sekolah. Nak sediakan mereka untuk mereka bersemangat melalui pembelajaran di tempat yang baru. Okey, fasa yang kedua, apabila hari pertama sekolah dibuka hinggalah hari ke-10 pada 1 April, kita berharap murid-murid ini dapat menyesuaikan diri dengan keadaan persekitaran sekolah. Mereka dapat membina hubungan antara rakan dan juga guru-guru. Mereka juga diharapkan akan yakin untuk berkomunikasi dengan rakan-rakan dan guru-guru. Ada modul-modul yang akan kita sediakan akan dilalui oleh anak-anak ini. Apabila tamat fasa penyesuaian, kita akan beralih ke fasa yang ketiga, iaitu fasa yang kesediaan. Fasa kesediaan ini mengharapkan anak-anak telah yakin dan boleh berinteraksi kalau tadi dengan rakan-rakan, tetapi kali ini bersedia untuk berinteraksi secara sosial untuk tujuan pembelajaran, menyediakan murid-murid dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai untuk pembelajaran yang seterusnya. Dan akhirnya kita nak anak-anak ni ada satu sikap yang positif tentang pembelajaran. Dia suka BM, dia suka bahasa Inggeris, minat nak belajar muzik, minat nak buat matematik, teruja nak mengkaji pelajaran sains. Jadi ini yang kita nak bina. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tarikh-tarikh yang saya letakkan dalam slide ini hanyalah sekadar panduan. Mungkin akan berlaku perubahan atas siaran ataupun arahan yang terkini oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi tetapi fasa-fasa ini tetap akan kita lalui. Cuma mungkin akan berlaku perubahan pada tarikh. Yang pastinya tuan-tuan dan puan-puan, hari pertama persekolahan tidak perlulah kita bebankan anak-anak kita dengan membawa beg yang berat-berat.
Okey, janganlah bawa beg yang berat-berat. Jadi bila kita nak mula belajar nanti, bila kita nak mula menggunakan buku teks nanti, kita akan beritahu ibu bapa melalui guru kelas, melalui telegram kelas supaya murid-murid bersedia. Jadi dalam fasa persediaan dan penyesuaian ini, ibu bapa perlu menyelesaikan kerja-kerja seperti membalut buku kalau kita dah edarkan buku teks nanti, menulis nama di ruangan buku anak supaya tidak bertukar, okey, melengkapkan borang-borang seperti borang kesihatan, borang pemeriksaan gigi, borang maklumat peribadi dan sebagainya. Kita selesaikan yang itu dahulu. Jadi kami pun faham ibu bapa mungkin ada yang kali pertama menghantar anak ke sekolah kebangsaan, kalau yang dah berpengalaman tu tak ada masalah lah. Jadi kami juga akan memberitahu dan memberi makluman bila pembelajaran secara formal akan kita benar-benar laksanakan mengikut jadual waktu. Tapi jadual waktu tugas kami akan beri seawal hari yang pertama tu telah ajar jadual kerana kami nak menyusun guru-guru yang akan masuk ke dalam kelas. Jadi kita tidaklah terikat sangat dengan jadual tersebut. Itu lebih kepada perjalanan susunan guru untuk dia melaksanakan. Sebab guru-guru ni dia sebenarnya ada 2-3 kaki. Ada guru tahun 1, dia mengajar juga tahun 2, dan tahun 3. Jadi transisi ni hanya dilalui oleh murid tahun 1 sahaja. Jadi saya berharap ibu bapa faham dan jelaslah dengan apa yang kami maksudkan. Jadi seterusnya adalah anak-anak ni ada kits yang akan disediakan. Kits ini cikgu akan bagi secara ansur maju, bukan dibukukan, mungkin cikgu akan bagi dalam bentuk helaian, tapi kita mengikut fasa-fasa yang telah dirangkakan oleh bahagian perkembangan kurikulum untuk dilalui dalam program transisi tahun 1 ini. Okey? Janganlah ibu bapa gusar. Jadi ini adalah keterangan-keterangan lanjut yang akan diberikan oleh guru-guru selepas taklimat saya sebentar nanti. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, setelah anak-anak lengkap melalui program transisi ini dan kita harap mereka bersedia, kita mengharapkan anak-anak ini akan merasa gembira lah untuk hadir ke sekolah. Kalau ada seorang dua yang menangis tu biasalah tuan-tuan dan puan-puan, kita sebagai ibu, saya sendiri, kita kena cekalkan hati. InsyaAllah kalau maknya cekal, anaknya pun akan cekal juga. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak memperkenalkan kita di SK Bandar Bukit Mahkota terlibat dengan Dual Language Program ataupun DLP. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, kita ada 2 kohort untuk kelas DLP ini. Pertama sekali, kohort yang pertama, anak-anak ini berada di tahun 6. Kita ada 1 kelas anak-anak yang melalui program DLP ini. Dan untuk kohort yang kedua, anak-anaknya berada di tahun 2. Sekarang akan buka nanti, anak-anak ni akan berada di tahun 2. Dan kita juga menawarkan program ini untuk anak-anak tahun 1 sesi 2022-23 ini. Okey, apa itu program DLP? Program DLP ini di mana anak-anak tuan-tuan dan puan-puan masih melalui kurikulum yang sama. Cuma bezanya adalah bahasa penghantar untuk mata pelajaran bahasa Melayu, matematik dan sains diajar dalam bahasa Inggeris dengan sukatan yang sama. Dengan sukatan yang sama yang dilalui oleh murid-murid yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Jadi kelas DLP ni ikut kemampuan sekolah dan juga kekuatan guru, kami hanya mampu menawarkan 1 kelas. Kalau kami buka banyak kelas, nanti cikgunya tak ada pula. Jadi kami mampu menawarkan 1 kelas untuk kelas DLP ni yang mana anak-anak akan melalui pelajaran sama untuk kelas lain, cuma bahasa pengantar dalam kelas sains dan matematiknya dalam bahasa Inggeris. Jadi seandainya tuan-tuan dan puan-puan berminat, saya akan kongsikan slide ini. Ada beberapa info penting, perlu isi borang. Jadi kita akan saring anak tuan-tuan dan puan-puan dan kita akan beri jawapan. Sama ada anak-anak ini layak atau tidak layak
untuk mengikuti dual language program di Sekolah Bukit Mahkota. Jom kita lihat. Ini adalah garis panduannya. Okey, daripada garis panduan dan surat tadi, tuan-tuan dan puan-puan yang berminat, bolehlah hadir ke pejabat untuk mengisi borang ini. Kenapa nak jumpa sampai datang ke pejabat? Kerana ada beberapa sesi lah yang akan kita buat. Pertama sekali dengan ibu bapa, kedua nanti dengan anak. Tapi dengan anak tu kemudian lah. Okey, pertama sekali kita hanya mampu tawar satu kelas. Okey, untuk tahun ini walaupun kita tawar 40, tetapi ibu bapa yang stay lah hingga ke hujungnya sehingga akhirnya adalah 36 orang sahaja. 36 orang sahaja. Okey, pertama sekali ada permohonan ibu bapa. Yang kedua, guru bersedia. Tadi saya dah maklumkan kami bersedia untuk satu kelas sahaja. Tahap penguasaan bahasa Melayu murid yang ibu bapanya membuat permohonan mestilah cemerlang. Jangan silap. Jangan kata anak saya bagus penguasaan bahasa Inggeris jadi saya nak masuk kelas DLP. Bukan, tuan-tuan dan puan-puan, kita memang tahu, kita tidak menafikan kebanyakan latar belakang ibu bapa SK Bandar Bukit Mahkota memang mempunyai tahap penguasaan bahasa Inggeris yang baik. Tapi kita tak nak ada anak yang mempunyai tahap penguasaan bahasa Inggeris yang baik melupakan bahasa ibunda kita. Jadi kita nak, pertama sekali kita nak lihat anak-anak ni boleh berbahasa Melayu dengan cemerlang. Kemudian kesediaan. Kesediaan tu baru kami melihat bagaimana tahap anak-anak ini berkomunikasi dalam bahasa Inggeris lah. Kemudian dan juga bagaimana dia berminat. Kadang-kadang anak-anak ni dia boleh menulis tetapi dia tidak boleh bertutur. Jadi itu sahaja sebenarnya yang kami lihat. Yang paling penting adalah ada permohonan. Dan biasanya kita juga rankkan kalau dah banyak sangat, kami akan ambil kira lah siapa yang datang awal. Okey, untuk permohonan program DLP ni kita buka 28 Februari hinggalah 4 Mac. Dan boleh hadir ke pejabat antara pukul 9 hingga pukul 3 petang. Dan boleh juga kalau tuan-tuan nak buat appointment dulu dengan Puan Nolaili, penolong kanan petang saya di nombor yang tertera. Kalau tak sempat snap slide saya ni, insya-Allah slide ni kita akan kongsikan dalam grup Telegram Sehala tahun 1 2022-2023. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekolah ada autonomi yang penuh untuk menentukan murid yang akan mengikuti program DLP. Permohonan yang berjaya akan menerima surat tawaran daripada sekolah. Murid yang ditawarkan mestilah bersetuju meneruskan program ini hingga tamat sekolah menengah. Bukan saya tak silap tahap ya tuan-tuan dan puan. Bermaksud kalau anak-anak tuan-tuan dan puan-puan telah melaluinya di SK Bandar Bukit Mahkota, bila di sekolah menengah nanti tuan-tuan dan puan-puan kena pastikanlah dia masuk juga ke program DLP ini. Contohnya di SMK Bandar Seri Putera memang ada ditawarkan. Yang keempat, murid-murid yang telah keluar daripada program ini tidak akan dipertimbangkan untuk masuk semula. Jadi fikir betul-betul lah setelah mengisi borang, setelah ditawarkan, dan saya harap ibu bapa semua kuat semangat, beri kerjasama. Sebenarnya program ini tak boleh sampai ke hujungnya tanpa kerjasama erat antara sekolah dan ibu bapa. Okey, bila kita cakap tentang DLP, rakan kuatnya adalah dasar kita iaitu MBM dan MBI. Itu yang saya kata tadi. Pertama sekali, bila nak pilih DLP, anak-anak kena juga cemerlang bahasa Melayu sebab kita nak mertabatkan bahasa ibunda kita. Dalam masa yang sama, kita perkukuhkan bahasa Inggeris kita. Jadi untuk MBM, MBI ini bukan sahaja dilalui oleh anak-anak yang masuk kelas DLP, tetapi semua anak-anak yang bersekolah di SK Bandar Bukit Mahkota. Dan pelaksanaan program MBI, MBI ini disambut daripada akademik hinggalah ke co-curriculum. Dan seperti yang saya terangkan sebentar tadi, salah satu kebitaan SK Bandar Bukit Mahkota adalah
program Nilam adalah Nilam. Jadi Nilam kita ni pernahlah sampai ke peringkat kebangsaan. Nilam kita ni pernah melepasi peringkat daerah dan peringkat negeri. Dan kita berharap satu hari anak-anak tuan-puan dan puan-puan juga adalah wakil Nilam SK Bandar Bukit Mahkota. Jom kita pastikan sama-sama anak-anak ini minat membaca seawal di tahun 1 lagi. Jagalah rekod bacaan mereka, pupuklah minat membaca mereka supaya di mana-mana meraja mereka minat membaca, kerana nadi ilmu itu bermula dengan kita minat membaca. Saya kongsikan kejadian anak-anak ni, mungkin jiran tuan-tuan dan puan-puan, mungkin anak saudara, mungkin anak tuan-tuan dan puan-puan juga. Jadi, ini adalah antara rekod Nilam SK Bandar Bukit Mahkota. Ini pula kerja kemenjadian murid sepanjang tempoh PDPR. Walaupun ber-PDPR, anak-anak kita sampai ke peringkat daerah. Anak-anak kita sampai ke peringkat negeri. Mana mungkin saya kata tadi tanpa sokongan ibu bapa. Sebenarnya saya amat berterima kasih dengan ibu bapa SK Bandar Bukit Mahkota yang sangat komited memastikan kecemerlangan anak-anak walaupun sekolah ditutup. Yang ini tempoh hari kita sempat bersemuka sebentar, jadi kita sempatlah raih kejayaan dalam pertandingan table tenis. Dan kita harapkan tahun ini akan banyak lagi kemenjadian anak-anak di sekitar. Jadi ini adalah dalam sukan kemahiran kriket yang mana kita sendiri menjadi penganjurnya di peringkat negeri dan juga peringkat daerah. Jadi ini adalah beberapa kejayaan dalam co-curriculum, kerana co-curriculum ni adalah pendukung kepada akademik. Banyak kejayaan anak-anak dan kami suka meraihkan mereka. Tuan-tuan dan puan-puan, suka saya memperkenalkan barisan PIBG yang mana saya sebutkan sebentar tadi, YDP kita, Profesor Dr. Mukmin, kita ada NYDP, Puan Everna, kita ada AJK yang berkaliber. Selepas ni tuan-tuan dan puan-puan bolehlah berkenalan dengan Puan Azlina, kita ada Puan Azwa, kita ada Encik Nur Azmi, kita ada Encik Yusri, kita ada barisan guru-guru. Mungkin kalau yang tak tersebut tu saya minta maaf, tetapi AJK PIBG kita sangat proaktif membantu sekolah, membangunkan sekolah. Bukan saja kumpulan PIBG yang ini, kumpulan-kumpulan yang sebelum ini sangat dekat di hati kami. Muafakat kita, insya-Allah kita akan menang bersama tuan-tuan dan puan-puan. Jom kita sama-sama jadi sebahagian daripada PIBG. Kalau tak mampu, mungkin boleh jadi KSIP. Okey tuan-tuan dan puan-puan, saya kongsikan sedikit maklumat tentang PIBG, yang mana program transisi yang akan anak tuan-tuan dan puan-puan lalui, insya-Allah kalau tidak ada perubahan sebanyak 40 hari, insya-Allah adalah sedikit bayaran yang dikenakan untuk menampung kos, untuk akan didetailkanlah apakah keperluan RM50 itu, dan juga untuk bayaran PIBG RM70 itu adalah per keluarga. Jadi jumlahnya RM120 sahaja. Bolehlah dikreditkan dalam akaun PIBG. Jangan lupa PM receipt kepada guru kelas anak tuan-tuan dan puan-puan. Kita ambil bayaran PIBG ni di kelas anak yang terendah. Maknanya anak yang terkecil lah. Kalau ada anak 2 di SK Bandar Bukit Mahkota, so anak yang kedua tu tahun 1, so bayar di kelas anak tahun 1 lah tuan-tuan dan puan-puan. Jangan lupa tagkan nama dan juga nama kelas anak. Itu penting. Itu penting untuk rekod dan juga penyediaan resit oleh guru-guru. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tadi saya janji nak share. Jadi ini adalah projek KSIB SK Bandar Bukit Mahkota dari setiap kelas. Apabila keluarnya arahan, tak boleh ada sketing, tak boleh ada langsir, dibimbangi boleh menjadi punca kepada penularan COVID-19 kerana panas, lembap, hujan. Jadi ibu bapa yang cemerlang di SK Bandar Bukit Mahkota ni taja pemasangan tinted cermin kelas untuk keselesaan anak-anak bagi mengelakkan mereka silau, bagi mengelakkan mereka panas. Subhanallah, semua kelas telah ditinted tuan-tuan dan puan-puan. Betapa cemerlangnya ibu bapa PIBG dan
KSIB SK Bandar Bukit Mahkota. Jadi saya harap kita akan lancar next project. Tuan-tuan dan puan-puan menjadi pendukung kepada projek tersebut. Jom kita sama-sama pastikan anak-anak dapat merealisasikan PA21 di dalam kelas masing-masing. Jadi PIBG bukan sahaja menjaga kebajikan, kita juga membantu komuniti. Tengok gambar yang tengah tu, YDP sendiri turun membantu mangsa banjir, dan murahnya ibu bapa di SK Bandar Bukit Mahkota ni kita lancarkan tabung tahun lepas. Kita dapat hampir 6K plus dan kita berjaya sampaikan kepada mangsa-mangsa banjir yang terkesan, khususnya kepada warga SK Bandar Bukit Mahkota. Projek yang terkini yang kita baru saja sempurnakan iaitu projek bidai, di mana sebenarnya projek bidai ini memang dah ada, tetapi ialah biasalah bidai dah lebih daripada 3 tahun, ada yang reput, ada yang rosak yang perlu diganti. Kita lancarkan tabung dan alhamdulillah setakat ini kita dah dapat lebih kurang dalam 4,000 lebih dan kita telah buat penggantian unguan yang rosak dan kita nak tambah mana ruang-ruang yang kurang, dan insya-Allah kalau ada lebihan kita pun nak tambah bilangan kipas di ruangan foyer. Sebenarnya foyer kita ni sangat terhad. Murid kita ada 1,800. Sebenarnya foyer hanya boleh tampung 300 saja tuan-tuan dan puan-puan dengan jarak 1 meter. Jadi kita amat berharap jika kita dapat realisasikan projek bumbung gergasi menjadi satu kemudahan kepada semua, agar anak-anak kita dapat buat lebih banyak aktiviti yang bermanfaat dengan fizikal sekolah yang dapat dinaik taraf, insya-Allah. Sebagai akhirnya tuan-tuan dan puan-puan, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada ibu bapa dan waris serta guru-guru. Tanpa kalian, siapalah kita di SK Bandar Bukit Mahkota? Tanpa kalian, mungkin saya juga tidak ada di sini. Sebagai akhir kalam, naik delman, pergi ke kota, jangan lupa membeli pukat. Demikian sahaja taklimat kita sebagai semua. Semoga semua mendapat manfaat. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Puan Nurhanani binti Manafi, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Bandar Bukit Mahkota atas ucapan sebentar tadi. Diharapkan maklumat yang disampaikan dapat memberi manfaat kepada para ibu bapa. Seterusnya kita teruskan dengan sesi taklimat KSSR dan pentaksiran bilik darjah DVD oleh Yang Dihormati Puan Nurlaili binti Ahmad, Guru Penolong Kanan Petang Sekolah Kebangsaan Bandar Bukit Mahkota. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudari pengerusi majlis. Yang berbahagia Dr. Mukmin bin Basri, YDP PIBG Sekolah Kebangsaan Bandar Bukit Mahkota. Yang berusaha Puan Nurhanani binti Mat Nafi, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Bandar Bukit Mahkota. Yang dihormati Puan Siti Azurani binti Mat Tin, Penolong Kanan Pentadbiran. Puan Amalina binti Ismail, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid. Puan Sri Hayati binti Husin, Penyelaras Tahun 1 2022-2023, Barisan AJK Pelaksana Hari Orientasi Tahun 1 dan seterusnya para ibu bapa serta penjaga anak-anak Tahun 1 2022-2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Nurlaili binti Ahmad selaku Penolong Kanan Petang Sekolah Kebangsaan Bandar Bukit Mahkota akan menyampaikan taklimat tentang Kurikulum Standard Sekolah Rendah atau KSSR. Mari kita sama-sama susuri taklimat KSSR yang akan disampaikan ini. Berikut adalah latar belakang kurikulum pendidikan di Malaysia bermula dengan kurikulum baru sekolah rendah iaitu KBSR pada tahun 1983 sehinggalah kurikulum standard sekolah rendah iaitu KSSR yang digunapakai dalam sistem pendidikan kita sekarang.
Semenjak bermula pada tahun 2011, KSSR telah mengalami beberapa transformasi kurikulum seperti yang tertera di skrin. Dalam KSSR, terdapat beberapa elemen penting yang merentas kurikulum bagi melahirkan model insan yang seimbang, iaitu berfikiran kreatif serta berinovatif. KSSR digubal berdasarkan standard kandungan iaitu SK dan standard pembelajaran iaitu SP. Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam KSSR juga terdiri dari pelbagai pedagogi. Perubahan dan penambahbaikan dari KBSR ke KSSR dapat dilihat dalam beberapa aspek seperti reka bentuk kurikulum, bahan kurikulum, organisasi kurikulum, fokus dan elemen. Pentaksiran berasaskan sekolah iaitu PBS merupakan salah satu komponen utama dalam KSSR. Ia mula dilaksanakan pada tahun 2017 dan masih diteruskan sehingga sekarang. PBS merupakan pentaksiran yang menyeluruh terhadap setiap orang pelajar sama ada dari segi akademik atau bukan akademik yang meliputi bidang kognitif, efektif dan psikomotor. Selaras dengan matlamat KSSR, PBS dilaksanakan bagi melahirkan modal insan yang bertaraf dunia. Melalui PBS, para ibu bapa dapat mengetahui tentang perkembangan pembelajaran anak-anak mereka dengan merujuk guru kelas atau guru subjek. PBS dapat membantu murid untuk mengenal pasti kekuatan dan kelemahan mereka dalam sesuatu kemahiran atau bidang serta berpeluang untuk membuat penambahbaikan dan dapat memotivasikan diri untuk meningkatkan prestasi dalam setiap pelajaran dari masa ke semasa. PBS terdiri daripada 3 bahagian penting iaitu PBD, pentaksiran bilik darjah, psikometrik dan PAJ-SK. Apakah pentaksiran bilik darjah ataupun PBD? PBD adalah salah satu daripada kerangka PBS dari komponen akademik iaitu pentaksiran yang dijalankan oleh pihak sekolah untuk murid tahun 1 sehingga tahun 6. Apakah itu PBD? PBD merupakan pentaksiran yang dijalankan oleh guru secara berterusan sepanjang sesi pengajaran dan pembelajaran berlangsung dari awal hingga akhir tahun. Ia dijalankan secara formatif iaitu secara tidak langsung untuk mengesan perkembangan pembelajaran murid secara berterusan bagi tujuan penambahbaikan. Objektif PBD dari posisi guru adalah untuk mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid dalam sesuatu subjek, melihat perkembangan murid secara berterusan, membuat perancangan pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dalam segala aspek, mendapat maklum balas terhadap keberkesanan pengajaran yang disampaikan, serta melaksanakan langkah yang sesuai untuk mengatasi kelemahan dan kekurangan yang wujud. PBD dilaksanakan dalam semua subjek melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang menepati kurikulum dan Part 21, penggunaan kaedah dan instrumen penilaian yang pelbagai, serta penilaian tahap penguasaan dari TP1 sehingga TP6 secara profesional. Bagaimanakah cara pelaporan PBD dilaksanakan? Pelaporan dilaksanakan dengan melaporkan tahap penguasaan iaitu TP, merujuk kepada standard prestasi dalam DSKP, seterusnya merujuk kepada hasil kerja dan penguasaan murid dengan menggunakan pertimbangan profesional guru dan melaporkan di dalam tapak Excel yang disediakan dan seterusnya dilakukan sebanyak 2 kali setahun.
Ini adalah contoh tapak perekod dan pelaporan PBD bagi sesuatu subjek. Berikut pula adalah penyataan terperinci tentang setiap tahap penguasaan kemahiran. Bermula dengan TP1, mana murid tahu tentang kemahiran yang dipelajari. Seterusnya TP2, murid tahu dan faham. TP3, murid tahu, faham dan boleh buat. Seterusnya TP4, murid tahu, faham, boleh buat dengan beradat. Seterusnya TP5, murid tahu, faham dan boleh buat dengan beradab terpuji. Dan seterusnya tahap yang tertinggi iaitu tahap 6, TP6, murid tahu, faham, boleh buat dengan beradab misali. Tahap penguasaan minimum bagi setiap subjek yang harus dicapai oleh murid ialah TP3, di mana murid harus tahu, faham dan boleh buat bagi setiap kemahiran yang telah dipelajari. Bagi mendapat gambaran yang lebih jelas, tuan-puan boleh melihat perbezaan antara PBS dan PBD yang tertera di slide. Seperti yang telah dijelaskan sebelum ini, psikometrik adalah salah satu daripada kerangka PBS. Apakah pentaksiran psikometrik? Psikometrik adalah pengukuran dimensi tentang minda ataupun jiwa murid dari sudut sensitiviti, kecerdasan, aptitude dan personality. Di peringkat sekolah rendah, ia dijalankan terhadap murid tahun 6. Psikometrik merupakan pentaksiran kapasiti insan yang bersifat holistik bagi pembangunan modal insan yang seimbang selaras dengan misi nasional dan falsafah pendidikan kebangsaan. Perkembangan individu secara holistik ini akan dinilai dari sudut jasmani, emosi, rohani, intelek dan sasiah, iaitu JERIS. Perincian tentang pentaksiran psikometrik adalah seperti berikut. Antara fungsi pentaksiran psikometrik adalah seperti yang tertera di slide yang dipaparkan. Tujuan atau objektif ujian psikometrik dilaksanakan adalah seperti berikut. Kegunaan ujian psikometrik adalah sebagai salah satu alat untuk motivasi kepada murid. Pentaksiran psikometrik terbahagi kepada dua komponen utama iaitu aptitude dan personality. Ujian aptitude adalah untuk mengenal pasti kebolehan atau bakat semula jadi dalam diri murid serta kebolehan atau bakat yang diwarisi dari ahli keluarga mereka. Manakala ujian aptitude khusus pula adalah untuk mengukur pelbagai kecerdasan yang dimiliki oleh murid dalam pelbagai bidang. Ujian psikometrik personality pula terbahagi kepada dua bahagian iaitu track personality dan minat kerjaya. Ujian psikometrik personality akan dapat menghasilkan inventory personality yang dapat membantu murid dan ibu bapa mengetahui tentang kekuatan dan kelemahan diri murid dalam menentukan hala tuju kerjaya mereka serta membantu guru merancang pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk murid. Seterusnya, mari kita fahami tentang komponen ketiga dalam PBS iaitu pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan co-curriculum ataupun PAJSK. PAJSK akan dilaksanakan kepada murid tahun 4 sehingga tahun 6 di sekolah rendah.
PAJSK terbahagi kepada 3 komponen iaitu SEGA dan BMI, co-curriculum dan extra-curriculum. Perincian PAJSK bagi setiap komponen adalah seperti berikut. SEGA adalah singkatan kepada Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan. Ujian SEGA perlu dilaksanakan sebanyak 2 kali setahun iaitu pada bulan Mac dan Ogos kepada murid tahun 4 hingga tahun 6 di sekolah rendah dan pelajar tingkatan 1 sehingga tingkatan 5 di sekolah menengah melalui 5 stesen ujian kecergasan. Komponen PAJSK seterusnya ialah co-curriculum. Perkara yang dinilai dalam aspek co-curriculum ialah sukan permainan, kelab persatuan dan unit beruniform. Cara pentaksiran bahagian co-curriculum dibuat ialah dengan mengambil kira rekod markah yang tertinggi bagi penyertaan murid dalam setiap unit. Berikut adalah skor bagi elemen berdasarkan aspek co-curriculum yang dinilai di mana terbahagi kepada 3 bahagian utama iaitu penglibatan sebanyak 50 markah, penyertaan sebanyak 40 markah dan prestasi sebanyak 20 markah. Seterusnya, komponen PAJSK yang terakhir ialah extra-curriculum. Extra-curriculum adalah penyertaan dan penglibatan murid secara sukarela dalam aktiviti yang bermanfaat di luar waktu sekolah sama ada di dalam ataupun di luar sekolah atau di dalam atau di luar negara. Sama seperti komponen co-curriculum, extra-curriculum dinilai dengan merekod markah tertinggi bagi setiap penyertaan murid dalam bidang yang diceburi. Wajaran markah bagi setiap aktiviti extra-curriculum adalah berdasarkan 4 aspek berikut iaitu penghormatan sebanyak 10 markah, anugerah daripada badan-badan lain dan penyertaan antarabangsa sebanyak 10 markah, khidmat masyarakat sebanyak 10 markah dan program NILAM iaitu Nadi Ilmu Amalan Membaca sebanyak 10 markah. Setakat ini sahaja penerangan saya mengenai KSSR yang akan diikuti oleh anak-anak tuan-tuan dan puan-puan sepanjang belajar di sekolah rendah dari tahun 1 sehingga tahun 6. Diharapkan melalui penjelasan terperinci yang telah saya sampaikan tadi dapat memberi pendedahan dan kefahaman kepada para ibu bapa tentang sesi persekolahan yang akan diikuti oleh anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Walau bagaimanapun, ia tertakluk kepada perubahan dalam sistem pendidikan semasa yang dimaklumkan oleh pihak KPM. Dengan ini, saya akhiri taklimat saya dengan harapan agar mendapat kerjasama yang jitu dari para ibu bapa, anak-anak tahun 1 2022-2023 bagi melahirkan model insan yang seimbang dalam segala aspek serta cemerlang, gemilang dan terbilang dalam pelbagai bidang. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Puan Nurlaili binti Ahmad, Guru Penolong Kanan Petang atas taklimat sebentar tadi. Baiklah, kita teruskan dengan sesi taklimat seterusnya iaitu taklimat pengurusan tahun 1 oleh Puan Sri Hayati binti Husin yang merupakan guru penyelaras tahun 1 bagi sesi 2022. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudari pengerusi majlis. Yang berbahagia Dr. Mukmin bin Basri, YDP PIBG SK Bandar Bukit Mahkota. Yang berusaha Puan Nurhanani binti Muhammad Nafi, Guru Besar SK Bandar Bukit Mahkota. Yang dihormati Puan Siti Azurani binti Maktin, Penolong Kanan Pentadbiran. Puan Amalina binti Ismail, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid.
Puan Nurlaili binti Ahmad, penolong kanan petang, Barisan AJK Pelaksana Hari Orientasi Tahun 1 2022-2023 dan seterusnya para ibu bapa serta penjaga anak-anak Tahun 1 Sesi 2022-2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Sri Hayati binti Husin selaku penyelaras Tahun 1 Sesi 2022-2023 akan menyampaikan taklimat tentang pengurusan Tahun 1. Mari kita susuri taklimat yang akan disampaikan ini. Program Orientasi Tahun 1 Sesi 2022-2023. Antara objektif program orientasi Tahun 1 adalah seperti berikut. Menyuntik semangat kepada murid-murid untuk menjalani persekolahan tahun 1. Memberi pendedahan dan mengenal pasti pengetahuan sedia ada, murid berkaitan literasi 3M, membaca, menulis dan mengira. Menjelaskan tentang peraturan dan hal ehwal sekolah kepada para ibu bapa dan anak-anak agar tidak timbul kekeliruan pada masa akan datang. Terdapat 8 kelas yang diperuntukkan untuk tahun 1, iaitu 1 amber, 1 kristal, 1 diamond, 1 emerald, 1 opal, 1 ruby, 1 sapphire dan 1 topaz. Semua kelas adalah sama tahap, tiada streaming. Murid dinilai sepanjang tahun melalui kemahiran yang dipelajari dan kuis yang dijalankan, tiada peperiksaan. Penilaian dibuat berdasarkan pelaksanaan pentaksiran bilik darjah, PBD. Pengurusan kelas tahun 1 sesi 2022-2023 akan diterajui oleh saya sendiri, Sri Hayati binti Husin selaku penyelaras tahun 1 dan akan dibantu oleh Ustazah Najihah binti Syaharum selaku pembantu penyelaras tahun 1. Mari kita berkenalan pula dengan barisan guru kelas tahun 1. Kita mulakan dengan Farahina binti Aminuddin, guru kelas 1 Amber, Alia binti Muhammad, guru pembantu kelas 1 Amber, Rohizan binti Ali, guru kelas 1 Kristal, Haslinda binti Hashim, guru pembantu kelas 1 Kristal, Siti Sarah binti Abbas, Elias Azizan, guru kelas 1 Diamond, Amal Izzati binti Muhammad Rasid, guru pembantu kelas 1 Diamond, Hafizah binti Muhammad Daud, guru kelas 1 Emerald, Nur Hashimah binti Husin, guru pembantu kelas 1 Emerald, Najihah binti Syaharum, guru kelas 1 Opal, Sri Hayati binti Husin, guru pembantu kelas 1 Opal. Nur Idayu binti Yusuf, guru kelas 1 Ruby, Ahmad Bazli bin Abdul Ghani, guru pembantu kelas 1 Ruby, Nurul Zawiyah binti Mat Tauhid, guru kelas 1 Sapphire, Muhammad Ma'ruf bin Yaakob, guru pembantu kelas 1 Sapphire, Nurhana Firhani binti Abdul Aziz, guru kelas 1 Topaz dan Ahmad As-Sidki bin Abdullah, guru pembantu kelas 1 Topaz. Seterusnya mata pelajaran untuk tahun 1. Mata pelajaran Bahasa Melayu peruntukan masa seminggu adalah 10 waktu. Bahasa Inggeris 8 waktu, Matematik 5 waktu, Sains 3 waktu, Pendidikan Islam atau Pendidikan Moral 6 waktu, Tasmek 2 waktu, Bahasa Arab 3 waktu, Pendidikan Seni Visual 2 waktu, Pendidikan Jasmani 2 waktu, Pendidikan Kesihatan 1 waktu, Muzik 1 waktu dan Perhimpunan 1 waktu. Jumlah keseluruhan adalah 44 waktu seminggu, manakala peruntukan 1 waktu adalah selama 30 minit. Berikut pula adalah waktu persekolahan yang telah dijadualkan untuk murid-murid tahun 1. Untuk hari Isnin sehingga hari Khamis, waktu hadir adalah jam 12.30 tengah hari, manakala hari Jumaat jam 1.15 petang. Waktu rehat adalah dari jam 2.40 hingga jam 3 petang. Manakala waktu pembelajaran untuk hari Isnin sehingga hari Khamis adalah bermula dari jam 1.10 hingga jam 6 petang. Manakala pada hari Jumaat, waktu pembelajaran bermula dari jam 1.40 hingga jam 6 petang.
Sepanjang minggu transisi, murid-murid tahun 1 akan pulang 10 minit lebih awal iaitu pada jam 5.50 petang berbanding dengan murid-murid tahun 2 dan 3 yang akan balik pada jam 6 petang iaitu bagi memudahkan pengurusan ibu bapa menjemput anak-anak. Ibu bapa disarankan tidak menghantar anak terlalu awal dan tidak terlalu lewat mengambil anak selepas waktu pulang bagi mengelakkan kejadian yang tidak diingini. Perhimpunan rasmi sekolah. Perhimpunan rasmi sekolah akan dijalankan pada setiap hari Isnin iaitu bermula jam 1.10 hingga jam 1.40 petang. Perhimpunan akan dijalankan secara siar raya di dalam kelas masing-masing dan akan dipantau oleh guru kelas dan guru pembantu. Seterusnya, tuan-puan, para ibu bapa, murid-murid tahun 1 sesi 2022-2023 akan bersama-sama saya untuk mendengar taklimat berkaitan program transisi tahun 1. Program transisi tahun 1 sesi 2022-2023 mensasarkan kepada semua murid tahun 1 sesi 2022-2023. Tarikh pelaksanaannya adalah bermula 21 Mac sehingga 8 April 2022 iaitu selama 3 minggu. Walau bagaimanapun, tarikh dan tempoh pelaksanaan tersebut tertakluk kepada perubahan semasa. Sedikit pengenalan tentang program transisi. Program transisi tahun 1 merupakan satu program yang bertujuan untuk membantu murid menghadapi perubahan daripada pendidikan tidak formal di rumah atau tadika kepada pendidikan lebih formal di tahun 1 di sekolah rendah. Dalam masa yang sama, program ini juga dapat memastikan agar semua murid tahun 1 yang datangnya dari latar belakang, pengalaman dan sosioekonomi yang berbeza akan dapat memulakan proses pembelajaran di tahun 1 pada tahap pembelajaran yang hampir sama. Objektif program transisi antaranya adalah untuk menyesuaikan murid dengan keadaan dan persekitaran sekolah, membina hubungan antara murid dengan rakan sebaya dan guru, meningkatkan keyakinan murid dan membentuk sikap positif dalam interaksi sosial serta pembelajaran, dan menyediakan murid dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai untuk pembelajaran seterusnya. Antara aktiviti yang akan dijalankan sepanjang program transisi, yang pertama, pengurusan dan adab di dalam kelas. Kedua, kenali diri dan rakan-rakan iaitu aktiviti suai kenal. Ketiga, perbualan awal. 4, kenali sekolah dan bilik-bilik khas. 5, taklimat peraturan sekolah. Keenam, aktiviti pembelajaran. Ketujuh, aktiviti seni dan kreativiti. Dan yang ke-8, bersenam atau sukaneka. Berikut pula adalah senarai nama murid tahun 1 sesi 2022-2023. Tahniah diucapkan kepada tuan-puan, para ibu bapa dan penjaga murid-murid tahun 1 kerana telah menyemak nama anak masing-masing dan telah pun menyertai grup Telegram kelas. Kepada ibu bapa yang belum menyemak nama anak dan belum menyertai grup Telegram kelas, bolehlah berbuat demikian dengan merujuk kepada pautan berikut. Berikut disertakan pautan untuk grup kelas umum tahun 1 sesi 2022-2023. Untuk join kelas ataupun grup Telegram kelas, di sini dipaparkan link untuk setiap kelas bermula dengan 1 amber, 1 kristal, 1 diamond, 1 emerald, 1 opal, 1 ruby, 1 sapphire dan 1 topaz. Senarai nama murid mengikut kelas mungkin akan ada sedikit rombakan mengikut pengurusan murid DLP selepas program transisi. Sebarang perubahan dan maklumat terkini akan dimaklumkan kemudian. Sila peka dengan info yang disampaikan dalam grup kelas anak masing-masing. Permohonan kelas DLP. Untuk ibu bapa yang berminat untuk menempatkan anak-anak ke kelas DLP, bolehlah mengambil borang di kaunter pejabat SK Bandar Bukit Mahkota
mulai 28 Februari 2022 dan perlu hantar borang permohonan tersebut sebelum atau pada 11 Mac 2022. Hanya 50 keping borang permohonan sahaja disediakan untuk memilih 35 orang murid yang layak menyertai kelas PLP. Sebarang pertanyaan boleh berhubung dengan guru penolong kanan petang iaitu Puan Nurlaili binti Ahmad. Berikut adalah maklumat penting sebelum sesi persekolahan bermula. Hari pertama persekolahan adalah pada 21 Mac 2022 iaitu pada hari Isnin. Bayaran keperluan dan pengurusan tahun 1 serta sumbangan PIBG telah pun bermula iaitu pada 21 Februari 2022 sehinggalah Mac 2022. Sehingga 18 Mac 2022. Bayaran boleh dikreditkan ke dalam akaun PIBG. Sila hantar gambar bukti slip pembayaran ke grup kelas anak masing-masing. Pengagihan skim pinjaman buku teks SPBT akan dilaksanakan pada minggu terakhir program transisi tahun 1. Penjualan buku tulis dan keperluan asas persekolahan diadakan di kedai buku SK Bandar Bukit Mahkota bermula 21 Februari 2022. Waktu operasi dari hari Isnin hingga Jumaat iaitu bermula 9 pagi hingga 4 petang, manakala pada hari Sabtu dari jam 9 pagi hingga 2 petang. Baju PJ atau baju co-curriculum boleh dibeli di kedai buku sekolah. Manakala untuk baju rumah sukan tidak perlu dibeli sehingga agihan rumah sukan dibuat oleh jawatan kuasa co-curriculum sekolah. Seterusnya, ibu bapa perlu lengkapkan fail peribadi murid yang berwarna ungu yang dibeli di kedai buku sekolah dengan mengisi borang maklumat diri murid dan ibu bapa yang diberi melalui guru kelas dalam grup Telegram kelas. Fail peribadi murid perlu dihantar pada minggu pertama persekolahan iaitu pada 21 Mac hingga 25 Mac 2022 kepada guru kelas masing-masing. Tulis nama murid pada barang kepunyaan mereka seperti kasut, botol air, beg sekolah, bekas makanan, alat tulis dan lain-lain bagi mengelakkan kehilangan barang. Sila tulis nombor telefon ibu dan bapa dan letakkan ke dalam beg sekolah anak bagi memudahkan guru merujuk dan menghubungi ketika berlaku kecemasan. Sila maklumkan kepada guru kelas jika berlaku perubahan nombor telefon atau alamat rumah. Sebarang perubahan dan maklumat terkini akan dimaklumkan oleh guru kelas tahun 1 di dalam grup Telegram kelas masing-masing. Sila peka dengan info yang disampaikan dalam grup kelas anak masing-masing. Sekadar itu sahaja taklimat pengurusan tahun 1 dan program transisi dari saya. Sekian dulu, terima kasih dan jumpa lagi. Terima kasih diucapkan kepada Puan Sri Hayati, guru penyelaras tahun 1 untuk taklimat pengurusan tahun 1 sebentar tadi. Kita teruskan dengan sesi taklimat identiti dan tradisi sesi petang. Assalamualaikum semua. Pada hari ini, kita akan belajar identiti dan tradisi murid-murid sesi petang. Identiti dan tradisi sesi petang terbahagi kepada 4 perkara iaitu slogan, ratib, 3S dan pasti. Slogan. Slogan bagi murid sesi petang ialah tatap dan SKBBM mantap. Tatap. Tatap bermaksud tangkas, aktif, tuntas, arif dan pantas. Tangkas. Cepat bertindak dari segi fizikal dan mental, aktif, giat berusaha dan gigih belajar, tuntas, lengkap dan menyeluruh dari aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sahsiah. Arif, faham dengan mendalam dalam sesuatu perkara, pantas, cepat gerak-geri dan tindakan. Slogan SKBBM mantap. Perkataan mantap bermaksud sesuatu yang kukuh,
konsisten, stabil, teguh hati dan percaya diri. Slogan mantap diilhamkan untuk membentuk disiplin dalam diri murid dan mengawal kebisingan murid ketika berada dalam sesuatu majlis seperti perhimpunan di foyer sekolah. Perkataan keramat ini juga adalah untuk melahirkan modal insan yang seimbang dari aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sahsiah. Cara mempraktiskan slogan SKBBM mantap ialah: pertama, guru akan melangkan SKBBM dan diikuti oleh laungan murid yang menyahut mantap. Identiti dan tradisi sesi petang yang seterusnya adalah ratib nilai murni. Nilai-nilai yang terdapat dalam ratib nilai murni ialah baik hati, berdikari, hemah tinggi, menghormati, kasih sayang, keadilan, kebebasan, berani, kebersihan, kejujuran, kerajinan, kerjasama, sederhana, syukur, patriot, rasional dan masyarakat. Murid-murid semua, mari kita dengarkan ratib nilai murni yang menggunakan irama lagu Bangun Pagi. Baik hati, berdikari, hemah tinggi, menghormati, kasih sayang, keadilan, kebebasan, berani, kebersihan, kejujuran, kerajinan, kerjasama, sederhana, syukur, patriot, rasional, masyarakat. Baik hati, berdikari, hemah tinggi, menghormati, kasih sayang, keadilan, kebebasan, berani, kebersihan, kejujuran, kerajinan, kerjasama, sederhana, syukur, patriot, rasional, masyarakat. Baik hati, berdikari, hemah tinggi, menghormati, kasih sayang, keadilan, kebebasan, berani, kebersihan, kejujuran, kerajinan, kerjasama, sederhana, syukur, patriot, rasional, masyarakat. Identiti dan tradisi murid-murid sesi petang yang seterusnya adalah 3S. Apakah yang dimaksudkan dengan 3S? S yang pertama adalah senyum, kedua salam, ketiga sapa. Memberi senyuman apabila berjumpa dengan sesiapa sahaja kerana senyum adalah sedekah. Memberi ucapan selamat kepada guru-guru dan kawan-kawan yang dijumpai. Bertegur sapa dengan orang-orang yang dijumpai bagi mengeratkan hubungan dan menunjukkan sikap ambil berat. Identiti dan tradisi murid-murid sesi petang yang keempat ialah pasti. Pasti. Pasti mewakili pantas, senyap dan tertib. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Puan Najihah binti Shahrum atas taklimat identiti dan tradisi sesi petang sebentar tadi. Baiklah, dengan berakhirnya taklimat identiti dan tradisi sesi petang oleh Puan Najihah tadi, maka kita telah sampai ke penghujung program. Diharapkan para ibu bapa dan seluruh warga sekolah dapat maklumat dan gambaran awal persediaan anak-anak kita di tahun 1 nanti.
Sebarang makluman yang berkaitan akan kita maklumkan dari semasa ke semasa melalui telegram rasmi kelas masing-masing dan juga melalui telegram khas tahun 1 2022. Atau sekiranya ada persoalan ataupun kemusykilan, boleh ajukan terus di link telegram kelas masing-masing dan insya-Allah pihak sekolah akan memberi maklum balas terhadap persoalan yang dikemukakan. Sekian sahaja taklimat orientasi dan transisi tahun 1 pada pagi ini. Terima kasih kepada semua ibu bapa dan guru-guru serta warga sekitar yang terlibat. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.